Apakah itu sakinah? Sakinah itu selalu diterjemahkan dengan ketenangan. Tetapi ia tidak hanya diterjemahkan dengan ketenangan. Bahkan sakinah itu adalah ketenangan setelah adanya gejolak, setelah adanya cabaran. Barulah dinamakan dengan sakinah. Kalau seseorang itu tidak ada apa-apa cabaran, tidak ada apa gejolak pada dirinya, dan bagaimanakah nak disebutkan sebagai sakinah? Maka sakinah itu adalah ketenangan setelah hadirnya pergolakan. Dan sekarang ini misalnya banyak pergolakan yang berlaku, maka uh, bagi orang yang mendapat ketenangan, mereka itu mendapat sakinah. Bagaimanakah fasa-fasanya? Yang pertama adalah mengosongkan hati daripada sifat tercela dan kita mengakui akan dosa-dosa. Itu step yang pertama. Mengosongkan hati. Dalam keadaan sekarang ini, kosongkan hati daripada sifat yang tercela dan mulalah mengakui akan dosa-dosa kita yang sangat banyak ini. Yang kedua, setelah itu putuskanlah hubungan dengan masa kelam kita yang teruk itu. Boleh jadi semalam yang teruk, dan boleh jadi beberapa minggu lepas yang teruk, dan boleh jadi tadi yang teruk, dan boleh jadi ada perasaan-perasaan yang sangat teruk pada diri kita. Maka kita berusaha memutuskannya daripada diri kita. Dan pada masa yang sama kita juga berusaha pada masa hadapan dengan pengawasan ketat agar betul-betul terjaga keamanan itu. Kalau kita sudah belajar sesuatu daripada satu peristiwa, maka kita berusaha agar tidak mengulanginya pada masa hadapan. Uh, Pelbagai lagi lah kan. Kalau dulu kita tidak mengambil cakna tentang saving misalnya, maka bila berlaku sesuatu keadaan, kita dah mula nak menyusun kita punya keuangan dengan baik. Dan itu sebagai salah satu contoh kan. Pengawasan ketat pada masa hadapan. Dan yang keempat, berusaha bersungguh-sungguh, mujahadah istilahnya, berjuang melawan sifat tercela yang ada itu. Dan kita dah berusaha mengosongkannya dan masih ada. Ketika itulah perlu bermujahadah. Dan sampai bila? Sampai sifat yang tercela itu dapat diganti dengan sifat yang terpuji. Sifat kedekut dapat diganti dengan sifat dermawan. Kalau selama ni dalam keadaan senang, kedekut sangat, tiba-tiba Allah uji dengan kesusahan, apakah masih lagi nak kedekut misalnya, kan? Maka kekikiran itu beralihlah kepada dermawan. Kalau kita beralih ke arah ini, maksudnya fasa itu kita sudah memasuki fasa sakinah. Tidak ada yang tahu tentang kedermawanan melainkan kita sendiri. Ada orang yang mungkin melihat orang itu menyumbang banyak, memberikan banyak, tetapi boleh jadi dalam diri dia dia tidak hadir lagi perasaan dermawan itu, dan dia sendiri yang mengetahuinya. Pasal itu berjuanglah menggantikan perasaan ego kepada perasaan mahu berkorban. Dan memang perasaan ego itu menyebabkan kita pentingkan diri kita. Macam mana bagus pun seseorang, macam mana hebat pun seseorang, dan kita berjumpa dengan orang dan dalam masa yang sama kita mendengar tentang nak melepaskan diri sendiri. Dan kerana itu adalah ego. Dan tetapi kalau kita boleh membawa kepada diri kita ke arah mampu untuk berkorban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan itulah mujahadah. Dan bagaimana menggantikan daripada sifat yang tercela kepada sifat yang terpuji. Kita nampak natijahnya begitu. Dan akhirnya, bagi orang yang melakukan langkah-langkah itu, mereka sedar bahawa Allah lah pilihan yang terbaik. Ketika mana kita sudah sedar bahawa tidak lagi kita menghendaki untuk diri kecuali apa yang dikehendaki. Tak ada dah kita berkehendak kepada selain daripada itu, melainkan apa yang Allah kehendaki. Dan tidak mengharapkan sesuatu kecuali apa yang Allah harapkan. Sampai ke tahap itu, tidak menghendaki untuk diri lagi, kecuali apa yang Allah kehendak untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai lahir perasaan begitu. Dermawan dalam keadaan bahawa saya tidak mengharapkan apa lagi, melainkan apa yang Allah kehendaki daripada saya. Dan
apa yang Allah harapkan daripada saya. Itu yang disebutkan sebagai dermawan yang sedar, kan. Orang yang berkorban, pengorbanan yang dihadirkan dengan kesedaran, dan bila semua pengorbanan itu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya tidak akan keluar daripada mulut dia, aku dah banyak berkorban dah, aku dah banyak dah buat benda ni, aku dah banyak dah. Tidak keluar daripada mulut dia pada satu masa nanti, walaupun dalam keadaan payah dan letih, dan mengadu kepada makhluk tentang aku dah buat begini, aku dah buat begitu. Kerana pada akhirnya dia sudah pun meletakkan uh, segala kehendak dan juga harapan itu adalah tentang apa yang Allah kehendaki, tentang apa yang Allah harapkan daripadanya. Maka pada ketika itu, ketahuilah dia sudah memasuki benteng. Pada ketika itu, berlaku kecemasan. Apa kita sebut, bencana lah macam mana pun, kita masih lagi boleh melihat satu satu orang yang ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku tsunami, hilang seluruh harta benda dia. Dah tak ada apa dah pada diri dia. Dia seorang yang memiliki banyak pada sebelum tsunami. Tapi bila berlaku tsunami, habis semuanya. Kan? Ketika mana berjumpa dengan dia, dan seseorang bertanya, kenapa masih lagi boleh tersenyum? Kenapa masih lagi boleh mengukirkan ketenangan di wajah itu? Maka katanya, Alhamdulillah, walaupun saya sudah hilang segala-galanya, tapi Allah berikan saya satu ini, iaitu nyawa saya. Untuk saya terus bertaubat. Saya ada banyak silap. Dengan nyawa ini dan dengan peluang ini, untuk saya terus melakukan apa yang Allah mahukan kepada saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak tahulah kalau saya berhadapan keadaan begitu. Tetapi ada orang yang walaupun dalam keadaan yang sangat cemas, ia sangat cepat untuk bertukar kepada ketenangan. Ada orang yang berada dalam ketakutan yang amat mencengkam. Sekarang ini boleh jadi kita berada dalam ketakutan yang mencengkam. Maka kerana sudah pun, ini adalah beberapa step yang kita boleh lakukan. Dan ketika itu kita akan rasa bahawa segala ketakutan itu dan sudah pun bertukar kepada ketenteraman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ketika mana kita nak menjadi orang yang sakinah, mencontohi kepada al-mu'min, maka binalah sakinah di dalam hati kita. Bagaimana untuk membina sakinah? Inilah beberapa step yang dapat kita kongsikan bersama pada pagi ini, agar kita betul-betul menjadi seseorang yang disebutkan sebagai sakinah.